السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, Rusi Surah dan Imam dan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa muslimin, muslimat, para tetamu Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi kesempatan pada malam ini tuan-tuan dapat kita sama-sama salat berjamaah. Alhamdulillah, kita menyambung kembali perbincangan kita dalam tajuk berkaitan dengan bab takwa. Hadis malam ni hadis yang ke al-khamis, hadis yang kelima tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, an Abi Umamah Sudai ibni Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa atiu amaraakum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmizi fi akhir kitab as-salah wa qala hadisun hasanun sahih. Baik, hadis riwayat Imam Tirmizi ya, fi akhir kitab as-salah, dalam bab berkaitan sembahyang, kitab sembahyang, akhir kitab sembahyang. Wa qala hadisun hasanun sahih, hadis ni hadis hasan sahih tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, hadis ni daripada seorang sahabat, nama dia tuan-tuan ya, Sudai ya, Sudai bin Ajlan ya. Sudai bin Ajlan bin Wahab, dia termasuk daripada kalangan sahibul jalil, sahabat yang mulia dan ya terkenal, yang juga terkenal yang mana dia ni meninggalnya di Syam, Syria ya, Syam pada tahun 86 Hijrah. Baik, jadi kalau kita sebut Sudai bin Ajlan, tuan-tuan mungkin ramai orang tak berapa kenal panggilan dia. Mungkin ramai yang biasa dengar panggilan dia adalah Abu Umamah al-Bahili. Abu Umamah al-Bahili. Jadi Bahili ni dia punya kabilah Bahilah ya. Jadi dia ada Bahili lah gitu ya. Baik, Abu Umamah, biasalah kita dengar nama ni tuan-tuan sebelum kita masuk hadis ni tuan-tuan. Saya nak ambil sikit kisah sahabat ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Yang agak yang biasa kita dengar doa ni tuan-tuan, tapi kita mungkin tak biasa dengar cerita dia. Abu Umamah ni tuan-tuan, dia ni orang Al-Ansari, orang Ansar. Satu hari kata dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, satu hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri tuan-tuan. Abu Sa'id kata satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Saya belum masuk hadis lagi tuan-tuan. Kita tengok ada sikit cerita tentang Abu Umamah saya nak bawa tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan, Abu Sa'id sebut, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia masuk ke Masjid Nabawi. Bila dia masuk dalam masjid, tiba-tiba dia tengok waktu dia masuk ni bukan waktu solat. Pagi, pukul 8, pukul 9, kan gitulah. Tapi bukan waktu solat lah. Bila dia masuk tuan-tuan, dia tengok dalam masjid ada satu orang lelaki duduk dalam masjid, duduk termenung. Dah. Jadi Nabi pun pergilah tengok, ya. Rupa-rupanya yang duduk termenung itu ialah Abu Umamah Al-Bahili ni. Jadi Nabi tanya dia, Nabi kata, "Ya Abul Umamah, hei Abu Umamah, kenapa kamu berada dalam masjid ketika mana orang lain sedang bekerja?" Islam ni tuan-tuan, dia bukan kita kena duduk dalam masjid 24 jam ibadah, bukan. Ada masa kita kena kerja, dan kerja-kerja ni satu tuntutan. Tak boleh kita duduk saja tak buat kerja, tak boleh tuan-tuan. Islam suruh kita bekerja. Jadi bila sahabat ni tak bekerja, duduk dalam masjid tuan-tuan, jadi Nabi tanyalah, pasal apa kamu tak kerja? Orang lain bekerja, sibuk dengan kebun dan sebagainya. Madinah ni biasa orang kebun lah. Lalu Abu Umamah ni dia sebut, dia kata, "Ya Rasulullah, saya ni sedang berada dalam kerunsingan." Murung. Kerunsingan. Runsing. Pasal apa runsing? Kerana saya ni, kata Abu Umamah, sedang dibelenggu oleh hutang yang banyak. Tuan-tuan, ingat zaman kita je hutang banyak, zaman Nabi pun ada tuan-tuan. Sahabat yang berhutang sampai tak mampu nak bayar. Kita ni berhutang juga, masalah alung pula dah, ya. Dia hutang tak mampu nak bayar, hutang banyak. Sebab itu Nabi larang kita ni tuan-tuan berhutang. Kerana Nabi kata orang yang berhutang ini malam dia akan rasa gelisah, dia akan rasa duka cita. Malam dia duka cita, siang dia rasa malu. Ni Nabi sebutkan, orang yang berhutang ni malam dia akan rasa duka cita, siang dia rasa malu. Betul lah tuan-tuan. Sebab orang berhutang ni malam nak tidur tak boleh, mikir macam mana nak bayar hutang, kita ni berhutang juga tuan-tuan. Tapi hutang ni biasa kita ni, yalah kalau mampu bayar tak ada masalah. Kita ni kira, yalah, mana ada orang sekarang tak berhutang, beli rumah 500,000 nak bayar cash kot mana ada. Berhutang lah, beli kereta berhutang dah. Tapi janganlah sampai hutang yang peringkat yang tak mampu nak bayar. Orang yang berhutang malam dia akan duka cita, nak bayar macam mana. Siang dia rasa malu, dia rasa gelisah. Pasal apa? Sebab takut jumpa dengan orang yang dia berhutang. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab fiqh, antara sebab yang dibolehkan kita tak pergi berjamaah ke masjid, antara sebab boleh kita ni solat di rumah, tak payah pergi solat di masjid. Apa antara sebabnya? Orang yang berhutang. Boleh. Pasal apa orang berhutang boleh pula solat di rumah? Sebab takut dia jumpa dengan orang yang dia berhutang di masjid. Pergi-pergi jumpa dengan orang yang dia hutang. Berhutang pula dengan Tok Imam, tentu Pak Imam pula. Pak Imam dia duduk belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok dia, hutangku mana dah? Sudah. Jadi tak apalah. Tak.
Itu antara dalam fiqh sebutlah. Malu nak jumpa orang. Lepas tu tuan-tuan, kalau boleh kita ni jangan banyak berhutang. Baik, jadi Abu Umamah sudah tersangkut dalam bebanan hutang yang banyak. Maka Nabi beritahu kepada Abu Umamah, wahai Abu Umamah. Ni tuan-tuan kita boleh amal sama-sama. Malam ni saya nak bagi ni tuan-tuan. Hadis Nabi ni tuan-tuan, hadis sahih. Nabi kata, mau tak hei Abu Umamah, aku ajar kepada kamu satu doa. Doa yang kamu tidak akan rasa sedih. Doa yang kamu akan keluar daripada belenggu hutang kamu yang banyak. Tuan-tuan amal ni tuan-tuan. Nabi suruh baca pagi dan petang. Lepas tu doa ni, kalau tuan-tuan yang biasa baca Al-Ma'thurah, ada kat situ dah. Ada dah tuan-tuan. Yang Ma'thurah ni cantik dah tuan-tuan. Yang ditulis oleh Syekh Salbanar kan. Cantik dah tuan-tuan. Dia mengumpulkan semua zikir-zikir pagi petang daripada yang Ma'thur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah cari zikir lain dah tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang dengar Ma'thurah lekeh nak zikir hebat-hebat. Tak payah tuan-tuan. Baik, apa dia tuan-tuan doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadzan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ni doa ni tuan-tuan. Elok kita pakai amal tuan-tuan muslimin muslimat, boleh baca pagi dan petang. Dia ajar, disuruh Abu Umamah, Nabi ajar suruh dia baca pagi dan petang. Yang mana Abu Umamah kata, bila aku amal doa Nabi ni, kata dia tuan-tuan, hutang aku itu dapat diselesaikan. Dan Abu Umamah ni asal orang miskin. Akhirnya dia jadi kaya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dah. Doa yang Nabi ajar ni tuan-tuan, pakai amal lah tuan-tuan. Allahumma inni, ya Allah aku mohon lindung daripada kamu. A'udzu, minta lindung daripada kamu. A'udzu bika minal hammi wal hadzan, daripada ham ni runsing wal hadzan, duka cita. Kita ni ramai hari ni tuan-tuan orang yang kena penyakit murung, yang akhirnya tuan-tuan terjun jambatan, kan, yang akhirnya tuan-tuan keluar rumah tak tahu ke mana, pergi berjalan ke mana tak tahu. Ada keluar sekarang baru ni seorang guru tuan-tuan, keluar nak pergi mana tu, hospital temu janji kan, masalah kata suami ni kemurungan kan. Hari ni tuan-tuan ramai tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah kan. Jadi tuan-tuan minta lindung daripada minal hammi wal hadzan, duka cita, daripada runsing dan duka cita. Wa a'udzubika min ajzi wal kasal. Minta lindung daripada ajzi, lemah, dan juga kasal, malas. Kasal, kusala, aku sebut kusala kadang malas. Orang munafik, orang munafik bila dia semayang dalam keadaan kusala, dalam keadaan malas. Kasal ni malas. Dan kita ni penyakit biasa tuan-tuan, penyakit lemah. Rasa Allah, rasa badan lemah lah, itu ini malahnya. Minta daripada Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzubika minal jumni wal bukhl. Yang ketiga, yang keberapa tu, minta lindung daripada Allah daripada sifat bakhil, sifat bakhil, dan juga tuan-tuan takut dan bakhil. Bukhl itu bakhil, jubni wal bukhli kan, penakut dan bakhil, sifat penakut dan sifat bakhil, kerekuk, haji bakhil tak? Yang seterusnya kita minta wa a'udzubika min ghalabatid daini, minta ghalabatid dain, minta Allah supaya tuan-tuan kita lindung daripada hutang yang melampau, wa qahrir rijal, dan juga daripada tekanan ataupun rijal ni makna orang zalim, orang yang zalim, daripada kezaliman manusia lah, gitulah lebih kurang. Jadi tuan-tuan, ini antara doa yang Nabi ajar kepada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Tuan-tuan boleh amal lah, pakai amal tak dalam Ma'thurah tadi, bacalah tuan-tuan tak. Baik, itu cerita Abu Umamah. Jadi tuan-tuan,
Dia ni seorang yang miskin, beban dengan hutang. Nabi ajar dia doa, dia amalkan, tuan-tuan. Baik. Jadi kita masuk hadis kita lah. Ni hadis tadi, hadis yang doa tadi riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Ni hadis yang Abu Umamah riwayat pagi ni, malam ni. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu fi hajjatil wada'. Nabi berkhutbah pada haji yang terakhir. Haji wada'. Haji wada' ni tuan-tuan berlaku pada Zulhijjah tahun ke-10. Zulhijjah tahun ke-10. Kan haji bulan Zulhijjah tahun ke-10. Lepas tu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lepas tu Rabiul Awal tahun ke-11 Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kan? Wafat tahun ke-11. Ni haji yang terakhir, yang pertama dan terakhir bulan Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah. Ni tuan-tuan masyhurlah kisah ni tuan-tuan. Jadi Nabi ni tuan-tuan dia pergi haji seumur hidup dia sekali je. Sekali. Lepas tu kita kalau dah pergi sekali tu padat dah. Beri peluang orang lain lah pula. Ramai lagi orang tak boleh pergi ni tuan-tuan. Nak menunggu turn ni tuan-tuan nak. Baik. Jadi tuan-tuan hadis ni Nabi sebut, Nabi kata apa? Faqala ittaqullah. Nabi khutbah, Nabi sebut pada sahabat-sahabat tuan-tuan. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Wasallu khamsakum, salatlah kamu 5 waktu. Mana jaga salat 5 waktu. Wasumu syahrakum. Syaratnya yang pertama takut Allah, yang kedua jaga salat 5 waktu, yang ketiga wasumu syahrakum, dan puasa. Puasa bulan Ramadan pastikan kita jaga. Addu zakat amwalikum, zakat kena keluarkan. Orang yang ada cukup nisab cukup, dia punya apa nama ni, harta yang dikeluar, duit yang perlu keluarkan zakat, keluarkan zakat. Kemudian wa ati'u umara'akum, taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin kamu. Ada syarat tadi, takwa, takut Allah, salat 5 waktu jaga, puasa Ramadannya beres, hartanya dia bayar zakat, yang kelimanya taat kepada pemimpin-pemimpin kamu. Kata Nabi, tadkhulu jannata rabbakum, masuklah ke syurga Tuhan kamu. Makna tuan-tuan, nak masuk syurga ni tidak susah, syaratnya disenarai di sini. Tapi nak menjaga, nak melaksana, itulah mungkin barangkali menjadi satu kesukaran. Tapi kita rasa-rasa kalau kita tengok syarat sini tuan-tuan, tak ada apa sangat, tak ada lah benda-benda yang payah. Ittaqullah, takut Allah. Tak. Kemudian salat. Salat ni benda yang memang kita dah jaga, alhamdulillah tuan-tuan. Tak, kita orang yang salat ni tak ada rasa apa. Salat ni bagi kita mudah je. Tapi bagi orang tak semayang, salat ni dia rasa benda berat. Puasa tuan-tuan, keluarkan zakat. Tak memimpin, maka kata dengan Nabi, masuklah kamu ke dalam syurga Tuhan kamu. Allah Akbar tuan-tuan. Mudah tuan-tuan. Jadi kita nak masuk syurga, itu antara syarat-syarat. Mana yang wajib-wajib ni tuan-tuan kena settle dululah tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Wajib tak banyak. Kalau orang kata Islam ni payah lah, apa yang payahnya? Tak ada payah tuan-tuan. Yang disuruh, yang diperintah itu bukan banyak tuan-tuan, dah sikit saja. Yang lain boleh buat macam-macam, silakan. Tak ada larangan tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Jadi yang dia nak sebut tadilah, ittaqullah tu, sebab dia Imam Nawawi bawa tajuk ni dalam tajuk takwa. Baik, habislah tuan-tuan. Bab yang seterusnya, babul yaqin wat tawakkal. Mana tawakal,
yakin dan tawakal. Macam biasa dia bawa kepada kita ayat Quran dulu. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu ma zadahum illa imanan wa taslima. Ayat ni surah Al-Ahzab. Baik, yang pertama dia bawa ayat tentang bagaimana kisah, ya, Allah sebut kepada kita walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika mana orang-orang mukmin melihat golongan-golongan ahzab, tentera ahzab. Tuan-tuan, zaman Nabi berlaku satu peperangan, dipanggil perang Khandaq, perang Ahzab. Tahun ke berapa berlaku? Tahun yang kelima. Nabi ini tuan-tuan, bila dia sebarkan Islam, kita jangan ingat Islam ni sebar mudah gitu je. Ada kalanya kena keras, ada kalanya kena perang. Tak. Kerana orang kafir ni tuan-tuan, dia tidak akan rela, dia tidak akan reda dengan Islam ni. Tuan-tuan, ya, bukan kata Islam ni kita kena lembut sepanjang masa. Tak, ada waktu lembut, ada masa sampai peringkat Nabi pergi perang. Tahun kedua berlaku perang Badar. Tahun ketiga berlaku perang Uhud. Tuan bayangkan. Kemudian berlakunya perang Al-Muraisi, berlakunya perang Bani Mustalik kan. Berlakunya perang Ahzab, macam-macam perang tentang zaman Nabi. Baik, tahun kelima puak-puak Yahudi. Yahudi hari ni kita duduk, ya, panas cerita tentang hari ni, ya, tentang viral cerita orang Palestin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yahudi di Madinah ni ada 3 puak, tuan-tuan. Yahudi ni asalnya dia duduk merata-rata, ya, antara di Yaman pun ada, tuan-tuan, ada, ya. Jadi yang besar di Madinah ni ada 3 puak. Puak Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah Nabi, tuan-tuan, Yahudi ni satu bangsa yang memang tidak boleh berpegang dengan janji. Sebab itu tuan-tuan, saya ingat masa kecil-kecil, tuan-tuan ingat kecil-kecil dulu kan, ya. Dulu di Palestin ada PLO, ingat PLO? Ya, siar rapat, ingat loh, ya. Matilah kawan dia, ya. 10 kali buat perjanjian, tak ada satu pun tuan-tuan yang dipatuhi oleh Yahudi ni. Memang Yahudinya begitu perangai dia, tuan-tuan. Yahudi ni Quran kata sangat keras penentangan mereka kepada Islam. Ya, dan waktu Nabi sampai Madinah, tuan-tuan, ya, Nabi sampai Madinah, Madinah ni ramai Yahudi. Sebab itu, ya, saya pernah cerita dengan tuan-tuan, bila orang muhajirin, orang Ansar, Aus dan Khazraj ni tuan-tuan, dia jumpa Nabi di tempat melontar tu, Aqabah tu kan, musim haji tu. Dia jumpa Nabi, dia terus beriman, tuan-tuan. Puak-puak Madinah ni, dia jumpa Nabi, dia terus beriman. Yang ada Bai'atul Aqabah ni, yang 2 kali Nabi buat, tuan-tuan. Kenapa dia ni beriman mudah sangat? Orang lain Nabi seru tak nak terima Islam. Sebab orang Madinah ni, dia hidup dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ni, tuan-tuan, duk cerita dengan orang Arab Aus Khazraj. Dia kata kami ni ada kitab, kitab Taurah dia tu. Kami kenal Nabi yang akhir zaman akan muncul. Dia muncul, kami kenal dia, kami akan beriman dulu. Dia ugut. Bila kami beriman dengan Nabi ni, kamu semua kami akan perangi. Yang menyebabkan Aus dan Khazraj ni takut. Kalau jumpalah Nabi ni ke Yahudi, habislah kita. Kebetulan bila mereka pergi buat haji di Mekah, mereka jumpa dengan Nabi, maka mereka ambil peluang terus beriman. Kan tuan-tuan, ya. Jadi bila Nabi sampai Madinah, tuan-tuan, Yahudi ramai. Maka tuan-tuan, orang bila bila kecoh kata Muhammad dah sampai dah, ada satu orang Yahudi, nama dia, ya, apa nama ni, Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni tuan-tuan, dia ni ketua kepada Bani Nadir, kepala.
Ya, bila dengar kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai Madinah, dia pun ajak adik dia. Pergi tengok, ya. Betul ke yang orang duk kata Muhammad Nabi Khatamun Nubuwah, Nabi terakhir ni sudah ada di Madinah? Betul. Dia pergi. Dia pergi tuan-tuan, pagi-pagi dia pergi, petang dia balik menong kat rumah. Lalu adik dia tanya dia, bang, betul ke yang kita tengok tadi tu Rasul akhir zaman, Rasul yang terakhir sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurah kita? Sungguh ke? Huyai bin Akhtar jawab apa? Dia kata confirm, sungguh betul. Makna apa? Makna dia tahu. Sebab Quran sendiri sebut orang Yahudi ni ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi sebagaimana kenal anak mereka. Apa yang ditulis dalam kitab sebiji sama, betul, confirm, betul, tidak ada ragu-ragu. Tapi dia tidak beriman. Ni Yahudi tuan-tuan, dia tak beriman dah. Akhirnya tuan-tuan mereka khianat. Bani Nadir khianat sebelum tu lagi. Kena halau keluar daripada Madinah, boleh bawa barang-barang yang hanya boleh muat seekor unta. Keluar, kemudian berlaku perang Ahzab. Perang Ahzab ni tuan-tuan, Bani Quraizah khianat, pakat dengan orang kafir Mekah. Kena halau Yahudi ni. Halau ke mana pergi? Halau mereka ini, mereka pergi ke duduk di satu tempat namanya Khaybar. Tu kisah dia tuan-tuan. Halau daripada Madinah, Nabi halau daripada Madinah, lalu mereka berpindah pergi ke Khaybar. Itu bila isu Palestin ni kita masih nak, ya, Khaybar ya Yahud tu tuan-tuan kan. Nak suruh ingat balik kisah Khaybar tu. Duduk di Khaybar, mereka kumpul di sana. Khaybar ni satu kawasan, satu tempat, duduk di utara Madinah. Lebih dalam 200 km gitulah ke utara, menghalau ke Syam. Duduk Khaybar ni salah satu kawasan yang tanah tu subur tuan-tuan, muslimin muslimah. Duduk situ, bina kota sana, bina penempatan. Tahun ke-7 Nabi pergi kepung. Tahun ke-5 Ahzab, mereka khianat. Tahun ke-6 Nabi tengah duduk sibuk dengan kafir Quraisy sehingga berlakunya Sulh Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Bila berlaku perjanjian Hudaibiyah tentang tahun ke-6, maka Nabi dan sahabat telah buat satu perjanjian, perjanjian gencatan senjata dengan orang Quraisy. Jadi maknanya Nabi tak peranglah dengan Quraisy dah. Bila Nabi tak perang dengan Quraisy, Nabi halakan kekuatan ini kepada siapa? Kepada orang yang Yahudi di Khaybar. Itu yang berlaku perang Khaybar tu. Tahun ke-7. Ada ya? Ada. Halau, kena keluar daripada Khaybar, kena bunuh tuan-tuan. Sebab tu mereka tak ada negara, ya, sampailah tahun 1948 tu, ya, bila Inggeris beri, ya, Palestin kepada Israel buat negara tu tuan-tuan, ya. Waktu itu, ya, Khalifah Islam dah tak ada, dah jatuh, Uthmaniyah kan dah jatuh tuan-tuan, ya. Palestin berada di bawah jajahan apa nama orang putih kan, Inggeris, tak apalah. Baik tuan-tuan, bila Yahudi berpakat dengan kafir Quraisy di Mekah dan beberapa puak lagi, ya, buat satu kita kata pasukan bersekutu Ahzab ni tuan-tuan. Maka Allah kata tuan-tuan, ya, bila mana mereka ini tuan-tuan, ya, orang-orang tentera bersekutu ini tuan-tuan, Nabi, orang mukmin melihat golongan-golongan yang sekutu ini kepung 10,000 orang bilangannya tuan-tuan. Ya, Islam waktu itu berapa ribu tak ingat lah, tapi ramai lah. Tentera Ahzab tak, dia bergabung, tentera bergabung, ya. Jadi tuan-tuan, bila orang mukmin tengok, maka mereka tidak merasa sikit pun takut. Mereka berkata, haza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah dia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul kepada kita, ya. Wa sadaqallahu wa rasul, benarlah janji Allah dan janji Rasul itu, ya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Bila tengok tentera Ahzab, maka orang-orang mukmin ni tuan-tuan, ya, bukan rasa takut, tidak,
Bahkan Quran kata menambah keimanan dan keislaman, penyerahan diri mereka kepada Allah. Allah Akbar, tuan-tuan. Lepas hari ni tuan-tuan kita tengok duk berperang ni. Kalau tuan-tuan tengok Israel ni tuan-tuan, tentera dia tu kekuatan dia tu nombor berapa dunia? Saya rasa nombor 5, nombor 4 gitulah tuan-tuan. Ada nombor 1 Amerika, tak silap, 2 Rusia, tak silap, 3 mungkin China. Tuan-tuan, dengan kekuatan tentera yang dia ada, perang ni saya rasa dalam masa seminggu tak sampai dia boleh hancurkan, habis dah Gaza ni tuan-tuan. Orang pejuang-pejuang Hamas ni kalah dah. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, ya, mereka ini tuan-tuan, pejuang-pejuang Hamas ni tuan-tuan, Allah bantu, tak boleh kalah sampai hari ni. Ya, sebab itu Yahudi ni dia tidak berani tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, dia tak berani tuan-tuan. Yahudi bangsa yang penakut. Dia hanya berani dalam kubu-kubu kota-kota yang dibina. Sebab itu bila kita tengok Israel bila serang Gaza, dia mana berani masuk, tak berani. Dia hanya pada atas. Kan dia bom pada atas, apa, tembok daripada jauh, kata kebak, bom pada atas. Dia tak berani masuk. Ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, dia bangsa yang penakut. Mana mungkin tuan-tuan bangsa yang takut mati nak lawan dengan satu bangsa yang nak mati? Mana mungkin tuan-tuan? Puak-puak ni nak syahid tuan-tuan. Orang ni orang Islam ni dia nak mati tuan-tuan. Dah, patut tuan-tuan kita tengok hari ni, ya, 20 berapa hari dah. Tak boleh menang lagi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu pun dia punya PM tu, ya, angkuh, ya, kita akan serang habis-habisan, tak mau gencatan senjata. Allah Akbar tuan-tuan muslimin muslimat. Ya, jadi tuan-tuan, ya, Yahudi ni memang kita kenal dah tuan-tuan, perangainya tuan-tuan sejak daripada zaman Nabi. Tapi bukan semua. Ada Yahudi yang beriman dengan Nabi. Abdullah bin Salam, salah seorang sahabat, dulunya pendeta Yahudi. Bila Nabi datang, dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan lupa juga, dalam ramai-ramai isteri Nabi itu ada seorang isteri Nabi itu daripada orang Yahudi, ya, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah ni anak kepada Huyai bin Akhtab. Dia orang Yahudi. Betul bila satu hari tuan-tuan bergaduh Safiyah ni dengan apa nama Hafsah anak Sayyidina Umar. Yalah, ya, walaupun isteri Nabi, mereka ni manusia juga. Ya, kita ni isteri tak bergaduh lah pasal isteri seorang. Dah, ya. Sebab tu kalau kita ni nak rasa hebat, jangan kahwin seorang, paling tidak kahwin 4 baru betul tuan-tuan. Ya. Baru rasa hebat dah, 4 dah, ya. Bini berapa? 4, baru hebat. Ini seorang tak hebat mana tuan-tuan nak, ya. Kerenah macam-macam tuan-tuan, ya. Seorang pun tak terlayak, nampak kot mana dah, ya. Tak apalah, nak sebut kan. Jadi isteri Nabi ni ramai. Satu hari bergaduh si Hafsah dengan Hafsah adalah anak si Umar dengan Safiyah tadi, ya. Bila bergaduh, marah punya pasal Hafsah sebut kata, "Hei anak Yahudi." Dia sebut pada Safiyah. Memang betul lah anak Yahudi, dia Yahudi. Macam kita lah orang Jawa, "Hei anak Jawa." Takkan nak marah, memang aku Jawa. Betul tak, ya? Memang aku Banjar tu tak, memang aku Melayu. Tapi kerana Yahudi tu dia, ya, sedih lah tak? Menangis dia pergi jumpa Nabi, ngadu dengan suami dia. Tengok macam mana Nabi pujuk isteri dia tuan-tuan. Tak? Nabi ni tuan-tuan orang yang sangat romantik, ya. Pandai pujuk. Kita bini seorang pun tak nak pujuk, nak 2-3 kot mana lah, ya. Jadi bila Safiyah dia menangis ngadu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, ya, apa ni Hafsah cakap saya anak Yahudi." Nabi kata, "Wahai Safiyah, kamu ni keturunan kamu ni keturunan daripada Nabi Musa alaihissalam. Tok kamu tu Nabi tu. Nabi Musa tu Nabi. Tok kamu Nabi. Ya, tok saudara kamu tu Nabi Harun. Nabi Harun tu Nabi. Ya, tok kamu Nabi Musa Nabi. Suami kamu pun Nabi. Patut kamu kena bangga. Hafsah suami dia Nabi. Tak? Dia bukan keturunan Nabi. Tengok cara Nabi yang menyebabkan, ya, Safiyah ni
rasa ya serono walaupun dia Yahudi tapi betul lah keturunan dia tu daripada keturunan Nabi Musa alaihissalam. Yahudi ni keturunan daripada Nabi Yakub kan. Nabi Yakub, Nabi Musa bawah lagi, Nabi Yakub, anak Nabi Yakub tu. Baik, kita azan dulu. Allahu akbar.
Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahumma rabbana qaratul qamata Muhammadan nasilata wal fatin insyaallah. Baik, jadi tuan-tuan, ayat yang ini kedua ni pun cerita sama perang Ahzab juga. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Al-Imran ayat 173-74. Baik, sama cerita ni ya, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya innan nasa qad jama'u lakum fahsyahum, orang Quraisy telah berkumpul pasukannya untuk menyerang kamu, fazadahum imana. Maka bila orang kata kepada sahabat Nabi ni ya, Quraisy telah buat satu pakatan ya, sekutu dengan puak-puak lain untuk menyerang kamu, maka mereka ni tuan-tuan bila dengar bertambah keimanan mereka dan mereka jawab ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi pelindung dan dialah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia daripada Allah. Tengok tuan-tuan, bila mereka ini kisah tajuk ni bab tawakal, yakin. Bila mereka yakin dengan janji-janji Allah tuan-tuan, dan kita yakin janji-janji Nabi yang Nabi sebut akhir nanti akan berlaku perang antara Islam dan Yahudi dan Islam akan menang. Ini janji Nabi SAW tuan-tuan. Kita tak boleh nak elak dah ya. Itu perancangan yang Allah telah tetapkan bahawa satu masa nanti akhir zaman Yahudi akan ya berperang dengan orang Islam. Hari ini perang dah, tak tahulah perang kat mana. Yang Nabi kata bila berperang ini Yahudi akan dikalahkan. Kan? Mereka sembunyi balik pokok, balik batu. Pokok dan batu akan beritahu ya, Abdullah, hamba Allah, ni belakang aku ni ada Yahudi. Ini janji Nabi tuan-tuan ya. Yang menyebabkan ya, pokok dan batu bercakap, kecuali Nabi kata pokok gharqad yang tidak akan beritahu. Jadi tuan-tuan, perancangan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini ya berlaku lagi peperangan tuan-tuan, dan kita melihat bagaimana orang-orang yang mantap keimanan mereka. Betul tuan-tuan, bila tengok dalam video-video tu, nak jadi apa, pejuang Hamas ni bukan biasa-biasa tuan-tuan. Kalau kita sini confirm kena reject awal dah ya. Darah tinggi, kencing manis, gaut, nak perang kot mana dah ya. Itu baru hak tapisan awal dah. Belum lagi nak kena ngapa hadis, belum lagi nak kena ngapa Quran, belum lagi sembahyang jamaah tak tinggal, belum lagi sembahyang malam. Confirm tak lepas dah kita tuan-tuan ya. Bukan senang tuan-tuan. Sebab itu bila mereka ni tuan-tuan imannya mantap, mereka yakin walaupun bilangan tak ramai. Gaza tu kecil je tuan-tuan, kena kepung, tembok laut Israel jaga, ada sikit je lah sempadan dengan Mesir. Rafah itu pun kena tutup, tak boleh keluar. Bayangkan tuan-tuan. Tapi nak sebutnya tuan-tuan bahawa ya, sebagaimana yang Allah cerita sahabat-sahabat Nabi, tawakal mereka, keyakinan mereka yang mantap. Datanglah tentera bersekutu 10,000 orang, dia tak takut tuan-tuan, tak rasa resah gelisah, tidak rasa putus asa, bahkan mereka bertambah keimanan mereka ya. Tapi kena usaha lah. Sebab itu tuan-tuan bukan boleh duduk saja.
Nabi bincang dengan sahabat-sahabat macam mana nak buat. Datang Salman Al-Farisi, seorang dari asal daripada Parsi. Ya, Parsi ni dia ada teknologi dia sendiri. Ya, Iran waktu itu, Parsi ni Iran lah, kalau hari ni tak. Ya. Dia kuasa besar. Ya, bersama dengan Rom. Parsi belah bawah, Rom atas kan. Rom ni dia kuasa besar juga, tapi dia ni Kristian, Nasara. Parsi ni masalahnya dia Majusi kan. Buat satu perancangan, ambil teknologi Parsi. Apa dia? Kita gali tembok. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, cuba cari mana kesan-kesan parit ni dekat dengan Masjid 7. Tuan cari, tanya orang. Parit yang digali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat. Bukan pendek, panjang tuan-tuan, beberapa kilometer. Ya, kalau 1 kilometer pun kita nak gali pun lelah tuan-tuan, main dengan cangkul tuan-tuan. Bukannya ada kes, tak ada berdosa, tak ada tuan-tuan. Kalau main kes tak apa, 10 kilometer boleh siap dalam masa 3 hari tak. Besar mana parit ni kalau kita nak bayang. Ya, kuda daripada seberang sana nak lompat tak lepas. Bayangkan tuan-tuan. Ya, kuda bukan kucing tuan-tuan. Ya, kucing tak apa. Dah. Kuda bila jatuh nak naik tak lepas. Bayangkan tuan-tuan, besar mana parit yang Nabi gali dengan sahabat-sahabat. Gali tuan-tuan, tiba-tiba ada satu batu besar. Ya, tak boleh nak gali, tak boleh nak pecah. Keras sangat. Sahabat ngadu dengan Nabi ambil penukul, ya, Nabi baca tuan-tuan, Nabi ketuk pecah. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Tuan-tuan dah. Tu cerita panjanglah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, mereka yakin dengan pertolongan Allah. Bila mereka yakin, maka Allah kata apa tuan-tuan? Ya, mereka kembali dengan nikmat dan kurnia daripada kami. Allah beri kurniaan. Apa kurnia Allah? Allah beri kemenangan. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah beri kemenangan. Dan selepas perang Ahzab, Nabi sebut kepada sahabat-sahabat, selepas ini kita tidak akan lagi berperang di Madinah. Tak ada dah, orang tak serang dah Madinah. Tetapi kita yang akan keluar Madinah lawan musuh. Makna lepas Ahzab tak ada dah perang. Madinah selamat dah tuan-tuan. Sampai bila-bila kan tuan-tuan. Sampai waktu Dajjal masuk datang pun tak boleh masuk ke Mekah Madinah tuan-tuan ya. Dia akan berdiri satu bukit luar Madinah, dia akan hentak bukit, berlaku gegaran. Di Madinah orang-orang fasik, orang-orang munafik akan keluar. Orang beriman tetap berada di situ. Kan itu kisah Dajjal besok tak boleh masuk tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan, Allah beri kemenangan tuan-tuan. Ini mudah-mudahan kita doakan sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang di Gaza, Allah beri kemenangan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, budak-budak kecil mati sedih kita tengok. Hak mati tak apalah, hak hidup tu. Mati tu confirm syahid dah tuan-tuan muslimin muslimat. Budak-budak tak ada dosa tuan-tuan anak ya. Dah, hak hidup tu lah sedih. Hak yang cedera, hak yang tak ada makan itulah. Jadi tuan-tuan, kita doalah banyak-banyak tuan-tuan, hululah bantuan yang boleh kita hulu, nak bagi duit ke apa-apa, tapi pastikanlah yang kita bagi itu kepada pihak yang benar, pihak yang betul. Pasal sekarang ni skamernya banyak sangat tuan-tuan ya. Hak tu kata ya, hak ni kata ya, tak ke mana pergi dah. Carilah hak sebenar-benar insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti situlah nanti kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.